Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung ilmu berkaitan dengan al-ijma', yang mana sumber perundangan kita dalam kita mendapatkan hukum. Bagi mendapatkan hukum, mana sumber rujukan kita itu yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian kita masuk ilmu berkaitan dengan ijma', ijtihad. Yang mana kalau kita tengok dalam negara kita, selalunya kita tanya untuk dapatkan maklumat, selalunya kita tanya ustaz lah, ustaz-ustaz yang ada. Tapi kalau ikut dari apa yang diperintahkan dalam hal yang berkaitan dengan fiqh ni, maklumat yang kita nak dapat ni mestilah pada orang yang ada autoriti dalam mengeluarkan hukum. Ustaz-ustaz ni dah ada cabangan dia kan. Yang ada bidang fiqh dia ada, bidang tafsir dia ada, dia ada bidang kata Quran, Taranum dia boleh kat situ, dalam qiraat dia boleh. Satu lagi ustaz ni dalam bidang perbandingan agama. Jadi ustaz-ustaz yang ada ni, kata orang-orang yang ulama kata, ataupun ustaz-ustaz lah yang ada dalam ceramah, bukan semua boleh mengeluarkan hukum fiqh. Bukan semua ustaz fiqh ni boleh keluarkan hukum berkaitan dengan akidah. Atau ustaz yang ajak fiqh ni cuba ngajak sifat 20, tanya pasal sifat 20, mati nak jawab kata. Dia pun tak buat, dia tahu kat dari dia je, tapi nak cerita kat orang tak reti. Dia nak cerita kat orang tak reti. Ustaz kau sikit dah ni kata. Rasa lemah. Jadi kat sini yang mana dalam apa yang kita nak dapatkan hukum, itu yang kita nak dapatkan, dia ada satu orang ni dia ada syarat dia yang boleh kita rujuk pada dia, pada seseorang ni. Kalau macam saya kata tadi, ustaz-ustaz yang pembahagian, baru-baru ni ada seorang ustaz, ada viral lah, tanya pasal orang yang mati COVID. Yang ni jadi viral, jadi isu. Mati COVID, adakah dia mati tu dia tak dikapankan, dikapankan tapi tak dimandikan seperti mana orang syahid. Syahid dalam keadaan syahid dunia. Syahid yang mana syahid dalam keadaan syahid dunia tu. Macam mana orang syahid dunia? Tidak dimandikan. Darah tu yang menjadi saksi di akhirat kelak. Mati dalam keadaan perang. Ada seorang ustaz ni dia jawab kata sama. Tak sama. Kata dalam fiqh tak ada berbeza. Orang yang mati kerana COVID itu memang ada hadis yang mengatakan ianya syahid, tapi ianya syahid akhirat. Kata. Tapi dalam bagi hal yang berkaitan dengan fiqh, cara kenapa ditukarkan kepada tayamum, kata. Ditukarkan kepada tayamum kerana takutnya memudaratkan orang lain. Dalam fiqh ni kita bukan tahu hukum ni saja, maka kita kalau nak tahu betul-betul mendalam, dia ada kaedah. Yang pertama dia panggil usul fiqh lah, yang kita duk belajar dah ni lah. Quran, Sunnah, ijma', qiyas, ijtihad, qiyas. Yang keduanya dia ada pecahan, dah tahu semua berkaitan fiqh, dah usul fiqh kita dah habis belajar. Kat situ dah akan masuk qawaid fiqhiyah. Dan qawaid fiqhiyah ni macam mana cara nak keluarkan hukum fiqh yang ada pada zaman law ni, zaman akhir ni. Sembelih menggunakan alat elektrik, kata. Menggunakan binatang lembu ni, kata. Banyak lembu nak sembelih kat pusat sembelihan. Macam mana cara nak sembelih tu? Adakah sembelih macam kita duk sembelih korban? Kalau kita sembelih macam tu lah caranya, ada beribu ekor lembu, rasa sehari berapa ekor dapat? Kalau tak menggunakan elektrik.
masukkan ataupun kena stunning lah kata, lembu kena stunning. Kalau ayam dia duduk dalam air elektrik tu. Itu fiqh saya kata. Jadi benda yang terbaru ni, saya kata kalau andai kata kita gunakan cara sembelihan manual ni, seorang berapa lama nak sembelih? Nak tengok binatang, takutnya ada. Lagi dia ambil pisau tu, pisau tu nak kena tambat lembu ni 4 orang tak cukup, lembu ganas sangat. Tak boleh kena. Sampai seorang pun rasa dah setengah jam kata, 15 minit seorang nak sembelih kata. Dengan kalau pusat sembelihan kita tengoklah macam mana cara nak sembelih lembu tu. Dengan ayam lagi. Kalau ayam bagi ayam tu macam mana? Nak sembelih tu agak susah. Jadi terpaksa gunakan kaedah moden. Jadi kaedah moden yang kita dapat samakan dengan zaman law ni dengan hukum syarak yang dulu pada zaman Nabi yang turun, kemudian kita nak sesuaikan dengan zaman sekarang ni. Itulah yang kena belajar dalam qawaid fiqh. Kaedah fiqh. Macam mana cara nak sembelih? Boleh tak gunakan stunning ataupun gunakan ayak bagi ayam tu lemah dulu. Had mana yang dibolehkan baru boleh sembelih. Tu. Kemudian habis qawaid fiqh kita masuk maqasid syariah. Maqasid syariah yang berlaku wabak pada kita mana nak kena jaga dulu. Kenapa masjid kena tutup? Kenapa? Hifzuddin ni kau hifzun nafs kata. Menjaga nyawa kan jaga agama dulu. Dalam tempoh kata pandemik ni. Kalau zon merah macam mana? Kenapa masjid kena tutup? Itu dalam yang mana maqasid syariah. Ada lagi pecahan. Dalam mana yang kita belajar fiqh pula ada pula pandangan ulama tu fiqhul muqarran kata. Fiqh muqarran ni yang perbezaan mana perhujahan antara ulama kata. Kalau dia kata macam ni, kenapa benda ni haram? Dia kena letakkan alasan dia. Kemudian ada lagi yang menangkis dia punya, serang dia punya pandangan. Itu dalam fiqhul muqarran, perbezaan pandangan mazhab gitu. Ada lagi fiqh kitab pula. Dalam Al-Quran bukan semua Quran satu yang kita baca tebal ni bukan semua ayat hukum lah. Bukan semua ayat berkaitan dengan hukum. Ada ayat cerita zaman mana, cerita yang terdahulu, zaman yang akan datang. Itu hukum-hukum yang dikeluar daripada Quran dipanggil fiqh kitab. Kemudian fiqh sunnah pula. Ini pembahagian ya. Fiqh Ustaz beritahu lah. Kata fiqh sunnah ni yang mana hadis yang datang yang memperjelaskan hukum bagi kita. Itu terpanggil fiqh sunnah. Maka semua ini dari mana ulama mujtahid yang mana dia belajar semua ilmu yang ada berkaitan dengan fiqh lagi, berkaitan dengan hadisnya, dengan tafsirnya. Barulah seseorang itu kata ulama yang mampu dia untuk mengeluarkan hukum, ada autoriti dalam mengeluarkan hukum. Tambah yang berkaitan dengan fiqh. Bahaya. Fiqh ni kalau main jawab je bahaya. Kenapa? Kerana kat situ dia ada kaedah-kaedah nak keluarkan hukum. Kalau yang kita belajar ni kita tahulah sikit macam mana rujukan kita nak ambil mana. Dan kalau kita nak tahu betul-betul hukum yang terbaru, kita boleh ambil majlis fatwa punya. Dalam web tu banyak. Majlis mufti, saya suka mufti wilayah persekutuan lah. Fatwa Irsyad ke Al-Kafi kan. Dia punya pandangan dia banyak hujah yang rasa tepat untuk kita pegang. Dalam internet kalau kita nak ambil inilah mufti wilayah persekutuan. Kerana apa yang dikeluarkan itu selalunya musyawarah, muzakarah antara mufti-mufti negeri-negeri lain. Sebab tu kalau kita tengok hukum yang baru biasanya KL keluar wilayah persekutuan. Kenapa? Sebab dah muzakarah dah nak keluarkan hukum, dah kata musyawarah semua baru keluarkan hukum tu. Jadi kita ambil lebih kuranglah negeri-negeri lain ni pandangannya lebih kurang. Salah satu arwah ni lah Tan Sri Harusani kita. Orang yang banyak yang mengeluarkan pandangan dalam fiqh yang berkaitan dengan yang fatwa Al-Irsyad tu. Yang mana wilayah keluarkan. Tu salah satu seorang yang menyumbangkan tenaga dalam mengeluarkan hukum fiqh yang terbaru. Okey, yang tu antara sumber-sumber yang kita nak dapat. Nak dapatkan hukum, jangan kita duk tanya siapa-siapa. Dan orang yang nak keluarkan hukum tu dia tak boleh keluarkan tu kan, dia kena tanya, dia tengok rujuk dulu. Kata ustaz ni pun dia petik daripada, dia ambil daripada ulama-ulama yang kupaskan saja, bukan dia yang keluarkan hukum. Ustaz-ustaz ni mana yang sampaikan hukum ni bukan dia keluarkan hukum, tapi dia mengupaskan apa yang dipandangkan oleh ulama yang bersesuaian dengan negara kita. Itu. Dengan iklim, dengan masyarakat kita. Dia tak boleh nak main petik negara lain punya. Undang-undang fiqh masalah yang berlaku di negara kita tapi nak ambil yang Saudi punya.
Boleh tak? Tak boleh. Nak ambil yang Jordan punya, nak ambil yang Syria punya, tak sama. Syria macam mana keadaan dia, peperangan yang berlaku. Ada rusah-rusah yang dalam peperangan yang mana dalam dia pun masyarakat tau. Macam kita ni macam mana nak cari ayak saya kata itu. Kalau kita ambil pandangan daripada fatwa daripada negara Arab, tengok keliling, kalau tak ada ayak tengok keliling terus tayamum kan? Kalau kita ni kena cari 1.5 km, 1 km ke atas baru boleh bertayamum, kerana iklim dia berbeza. Tempat kita penuh dengan ayak. Jalan atas sikit dah ada parit dah, jalan kaki dah ada dah. Ustaz ingat tu kalau Ustaz duduk di Tanah Arab tu, kalau kita duduk kat Sahara tu, kereta rosak ke apa, memang tak ada ayak lah, padang pasir ni tu. Tunggulah orang main bagi ayak gitu. Kalau kita dah terkandas di satu tempat, perumahan dia pun bukan ada ayak, tepi-tepi tu tak ada perumahan. Nak cari longkang kering, longkang dia kering, pasir penuh. Musim hujan je baru ada. Jalan dia tak ada longkang. Saya tahu Tanah Arab ni, tengok Mekah tak ada longkang kan, Madinah pun tak ada longkang. Kalau macam Ustaz kata Jordan pun tak ada. Kalau musim salji tu, kata iklim lah saya kata, sekali hujan mai tu, jalan tu jadi sungai, jalan raya tu jadi sungai, mengalir ayak tu kata. Itulah berbeza dengan negara kita ni. Kita ada longkang kata, ada tempat-tempat parit semua tu. Kata nak tayamum, kenapa nak tayamum kata contoh, kerana tak ada ayak, tak boleh gitu. Pergi majiran ada ayak lah. Ini ada ayak, tuan Ustaz lah siap kata. Senang dapat ayak kata. Kalau sana dia ada. Tak naik coaster ni, ayak minum je ada. Nak pergi satu tempat ke satu tempat. Contoh saya tahu daripada Jordan tu dia nak pergi ke Mekah kata. Semua tutup lah, PKP. Semua tutup, R&R sampai Mudawarah. Itu 3 jam daripada Jordan, sepadan Saudi. Nak pergi Tabuk tu 7 jam nak ke Khaybar. Taimah dan Khaybar. Nak ke Khaybar tu, nak pergi Mekah tu, saya naik bas tu saya tahu 24 jam kata. 24 jam lebih kurang. Dia berhenti banyak lah. Driver seorang je, orang Syria kata. Nak pergi kita lalu kat Sahara tu. Sahara ni sepadan antara Saudi dengan Iraq kata. Tanah sebelah tu Iraq lah kata. Dia bawa ni kata. Andai kata tak ada ayak, maka boleh kita istinja ke tayamum itu. Ayak minum je ada. Nak bawa lebih pun tak boleh. Kita bawa ayak minum je lah dalam bas tu. Jadi kita boleh gunakan pandangan yang berlaku fiqh di sana. Maka kita gunakan sana punya kaedah. Kat negara kita tak boleh buat macam tu. Banyak ayak ada kan. Berhenti sana ada ayak, jumpa lah. Okey, jadi itulah sebanyak sedikit yang mana pastikan bahawa sumber yang kita dapat dengan hukum-hukum yang baru, dengan masalah yang baru yang keluar pada zaman lah ni, rujukan kita tu betul. Rujukan kita tu tepat. Mudah-mudahan dia jadi panduan pada kita lah dalam mengamalkan kita punya hukum ni. Banyak hukum-hukum yang terbaru ni, yang masalah selalunya Ustaz dapat soalan-soalan orang bagi yang berkaitan dengan keluarga, kekeluargaan, atau pusaka lah, atau macam mana mak tu dia tinggalkan apa ni, periuk semua kat rumah dengan barang-barang pusaka yang ada. Periuk tu pula buat daripada tembaga. Dia punya barang tu kira antik lah kata. Macam mana dia kira nak bedak ni kata, nak jadikan pecahan pusaka ke, nak jadi pecahan masuk dalam harta pusaka ke, ataupun nak kena redha antara adik-beradik. Bagilah ikut hang lah, bagi ni ambil bagian ni sikit, ambil ni sikit, kain belekat, kain batik saya ambil kata. Itu dalam permasalahan yang selalu ada pada, dan perlunya kita pada fiqh itu. Fiqh yang mengikut mazhab kita. Contoh salah satunya lah. Okey, hari ni kita masuk muka surat 16. Kedudukan ijma' yang mana Ustaz dah sebutkan pada minggu yang lepas atau bulan yang lepas itu. Ijma' yang mana ulama' bersepakat dalam menetapkan sesuatu hukum atas masalah yang baru keluar. Jadi kat sini Ustaz nak bahaskan ijtihad itu. Ijtihad. Kalau yang mana dalam ni dia tak ada tulis ijma' dan ijtihad, ni Ustaz rasa agak penting. Kita nak tahu siapa orang yang layak, yang kita boleh pertimbangkan untuk kita nak tanya hukum kat dia. Ataupun kita nak tahu siapa orang yang keluarkan hukum ni macam mana. Adakah dia artis yang mengeluarkan hukum, ataupun artis yang baru jadi ustaz, ataupun selebriti yang baru jadi ustaz kata. Dia baru jadi ustaz 6 bulan ke 7 bulan, ataupun 3 tahun dia baru jadi ustaz, banyak fiqh ke apa. Boleh tak dia keluarkan hukum? Jadi kat situ kita dapat tapis. Jadi apa isu-isu yang keluar,
Jadi orang yang jawab tu boleh tak kita pegang dengan fiqh yang dia keluarkan, satu pandangan yang dikeluarkan. Okey. Yang ini berkaitan dengan al-ijtihad. Kita masuk, ustaz sambung pada yang lepas itu. Takrif kita dah masuk syarat-syarat mujtahid kata. Ijtihad satu pandangan yang dikeluarkan oleh ulama. Itu atas masalah yang baru, kemudian baru dah diletakkan hukum. Itu ijtihad. Mujtahid satu orang yang ada kuasa, autoriti dalam mengeluarkan hukum. Okey, kita tengok seseorang ahli ijtihad dan mujtahid itu mestilah mempunyai serta memenuhi syarat seperti berikut. Dalam kitab tak ada lah. Ustaz ambil satu petikan daripada ini dalam usul fiqh yang berkaitan dengan rujukan dalam internet lah. Ustaz ambil satu rujukan daripada pelajar UKM ini. Yang mana nombor 1, seorang mujtahid yang keluarkan pandangan mestilah Islam dan bersifat adil. Kata Islam, sekalipun kalau dia bukan Islam, dia mahir dalam bidang agama, tiba-tiba dia cakap tentang hukum, dia keluarkan hukum, kita rasa boleh ambil ke tak boleh? Tak boleh ambil kata pandangan dia. Ada dia kufur. Adapun orang murtad, dia alim dalam bidang agama, dia alim, memang faqih dalam bidang agama, kemudian dia keluar pada Islam. Dalam mana dia keluar pada Islam, secara zahirnya kita tahu dia kafir dah. Dan dia keluarkan satu pandangan, kata boleh pegang tak? Tak boleh. Ada dia bukan orang Islam, kata. Dan bersifat adil. Adil ni yang tidak melakukan dosa kecil secara terang-terang, tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil secara terang-terang. Dan seseorang itu dalam bersifat adil, dia tidak terus melakukan fasik secara zahirnya. Dia bukan orang yang tidak dipercayai, maka dia adalah orang yang dipercayai. Dia percayai macam mana? Satu orang yang penampilan dia betul-betul dengan seorang mujtahid, kata. Ini kalau kita tengok nama dia mujtahid lah, kata. Nampak macam orang yang alim dalam bidang fatwa. Dia mengeluarkan hukum dalam fatwa. Majlis, kata, majlis mufti Perak dia keluarkan fatwa. Tapi tengok dia pergi pasar malam. Setiap kali maghrib dia pergi pasar malam. Jumpa dia. Dia tak pergi masjid, dia pergi pasar malam. Itu satu benda yang datangkan keaiban bagi seorang yang macam dia. Kalau kita ni tak apalah, kan? Kalau macam ustaz ni kata, jumpa kat pasar malam waktu maghrib, tak ada kat masjid. Buat apa? Beli apa? Beli tahu bakar. Tak ada apa pun, beli tu je nak beli. Teringin nak makan. Macam tak ada hari lain nak beli. Tak boleh buat sendiri kat rumah, ataupun tak boleh beli hari lain, ataupun suruhlah orang lain beli, kan. Dan ni for Grab pun ada. Boleh beli kat pasar malam. Kenapa mesti waktu tu? Waktu yang kena pergi masjid, patutnya waktu maghrib tu memang orang kata ustaz ni kena ada kat masjid patutnya. Kalau tak ada kat masjid pun tak nampak lah dia kat masjid, dekat rumah je. Contoh. Itu dalam adil dalam mengeluarkan hukum seorang tu. Dia ada kepercayaan, kita tahu perwatakan dia macam ni, tiba-tiba dia dah tukar jadi macam orang biasa, kata, orang awam, kata. Tak boleh. Maka orang tu tak layak untuk mengeluarkan hukum, kata. Itu salah satu pencerahan daripada seorang, kata. Dia ada dua yang kita dapat, Islam bersifat adil, kata. Yang keduanya itu baligh, kata. Orang yang nak keluarkan hukum, mujtahid ni mestilah baligh, kata. Boleh tak kanak-kanak menjadi mufti? Tak boleh. Kerana mujtahid ni mestilah seorang yang baligh, kata. Paling kurang umur 14 ke 15 lah, boleh. Siapa mufti termuda pada zaman Rasulullah? Satu orang mujtahid yang termuda pada zaman Nabi, yang pandangan dia dengar oleh para sahabat dalam penentuan hukum dan dipertimbangkan hukum dia oleh Rasulullah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, antara orang yang muda, kata, dalam mengeluarkan hukum. Tapi dah balik lah, kata. Macam kita kat sini, kalau kita tengok mufti dah umur 18 tahun tu boleh lah, kata. Dia layak menjadi, kerana dah balik lah, kata. Tapi biasanya kita ni mufti kita tak ada lah macam tu, kan. Umur-umur muda, kata. Ada pun 50, 40-an ke atas lah, kata. 40-an ke 50-an, kata. Itu kebiasaan pada huruf jugalah. Dia orang Arab ni dia balik, dia awal lah, itu. Okey, nombor 3, mengetahui nas dan dalil yang berkaitan dengan hukum hakam walaupun tidak menghafalnya. Seorang yang nak mengeluarkan hukum ni, mujtahid ni, tak mestinya ada hafiz 30 juzuk. Ada hafiz 30 tapi tak faham apa yang ada dalam kandungan Quran. Ada hafiz mana 30 juzuk, dia mahir dalam bacaan, tapi dalam hukum fiqh dia tak tahu. Dia tak faham bahasa Arab langsung pun ada juga. Apa Quran saja. Berbeza ya, hafiz dengan orang yang memahami
Orang yang faham akan hukum itu dengan hafazan kata. Orang yang menghafal berbeza. Jadi orang kata mujtahid ni, seorang mujtahid yang nak jadi mufti ni kata, ataupun orang yang kata ustaz kata mujtahid lah, orang yang mampu keluarkan hukum, yang duduk dalam majlis fatwa, yang kita boleh ambil pandangan dia dalam dia mengeluarkan hukum. Orang tu mestilah mana dia tahu apa yang mana tentang Quran. Contoh saat Quran, dia tahu kat mana ayat ahkam, dan apa yang Allah sampaikan tu dia faham. Ayat-ayat petikan, contoh diharamkan pada kita makan daging khinzir, itu dia tahu macam mana nak keluarkan hukum. Dia faham dengan apa yang faham seluruhnya kata. Kerana Quran tu mana dalil tu datang dalam keadaan jenis apa dalil tu, ayat hukum ni yang macam mana. Kemudian ya dia tahu dari segi dia punya usul fiqh tu, cara kata contoh Allah mengharamkan daging khinzir. Jadi kat situ bila kata khinzir, dia tahu apa yang haram kat situ, semua yang berkaitan dengan khinzir kata. Contoh kata rasanya tak boleh, tulangnya tak boleh, dagingnya tak boleh, semua tahu semua. Sebab apa? Sebab dia orang yang nak mengeluarkan hukum. Dia kena tahu segala yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam dalam asbabun nuzul Quran itu, fiqh itu, dalam Quran maupun hadis. Okey. Nombor 4 kata, mengetahui tentang dalil akal dan kehujahannya. Orang yang nak mengeluarkan hukum, yang ada autoriti dalam mengeluarkan hukum, mestilah orang yang tahu tentang dalil akal. Dia akan cari macam mana cara nak kaitkan, contoh saya tahu isu yang ada zaman law ni dengan yang dulu. Dia nak kiaskan pada sesuatu hukum. Lah ni saya kata contoh satu masalah yang adanya satu burger ni yang keluar yang berperisa babi kata, daripada khinzir kan, daripada khinzir. Dan ni banyak kopok pun daripada rasa macam daripada perisa khinzir. Bakutih apa yang kata mi sup rempah rasa macam khinzir, tapi bahan-bahan yang digunakan tidak ada satu pun daripada sumber yang haram daripada khinzir. Dia hanya campuran daripada bahan kimia, chemical. Burger tu saya tahu, Ustaz kata beritahu sebab kawan Ustaz ni dia kerja bagi halal jakim. Dia kata burger yang rasa khinzir tu orang Melayu kat Singapura banyaklah makan. Sebab apa? Sebab dia buat daripada kacang soya, perisa daripada kacang soya, kemudian diubah menjadi hampir pada daging khinzir, tapi ianya daripada dagingnya halal. Daging dia campur kacang soya tu, tapi rasa macam daging khinzir. Boleh makan tak? Yang ni kat Indonesia ada, kat Singapura pun ada lah kata. Dia pun makan lah kata. Ada ulama kata boleh kata. Jadi kat situ kalau kita dah ada keluar dah zaman ni. Jadi macam mana cara nak tengok, kita tengok betul-betul macam mana cara ulama nak keluarkan hukum. Dia mestilah satu orang yang yang ni saya tahu yang berkaitan dengan nombor 4. Dia kena tahu dalil akal. Dia bukan boleh ikut nas, dan nas tak ada lah. Macam mana nak kaitkan tu? Dalam Quran hanya kata babi betul yang haram lah. Mana yang benda yang otak-otak ni kata tak ada sumber daripada sumber haram, boleh makan lah. Jadi ulama-ulama yang cerdik, yang mana yang cerdik, yang ada kebijaksanaan, mesti orang yang bijaksana, yang pandai menggunakan dalil akal. Dia buat macam mana? Setiap dia kiaskan, gunakan kaedah kias, yang mana setiap apa daripada khinzir itu termasuk bau dan rasanya juga haram, sekalipun daripada sumber yang halal. Bau dengan sengaja. Ada orang kawan kita ni kata dia orang bukan Islam, contoh kita pergi rumah dia apa ni, dia hidang lah. Kat kita dia hidang benda, kita pergi raya Cina lah saya tahu, raya yang keluarga dia bagilah makan ni daging khinzir yang cekok tu, khinzir panggang. Jadi kita duduk lah, dia bagi kita benda yang kacang-kacang lah, limau kan, makan sembang dia. Saya kita tak boleh makan, kita rasa macam sedap je, pi kat khinzir tu kita bau, saja bau, nak ambil rasa, masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke tekak, nak ambil rasa. Kalau ikut, kita makan tak khinzir tu? Tak makan. Kalau ikut hukum, kalau ulama tak istimbatkan hukum, tak keluarkan hukum, maknanya ulama ni tak tahu,
benda ni tak boleh, maka dia kata halal je lah benda. Tapi ulama mengeluarkan hukum kerana apa? Kerana semua dari khinzir itu adalah haram, termasuk baunya sekali. Jadi bau sekali kita bau boleh tak? Tak boleh, kerana ianya sebahagian daripada apa yang kita dah langgar dari syariat Tuhan itu. Rasa pula tadi saya kata tentang burger tadi, ulama meletakkan ini satu lagi kerana datang satu benda yang syubhah. Syubhah ni satu benda yang kata benda tu asalnya haram kan, rasa dia pun haram kata. Kemudian dihalal, rasa apa ni? Dibuat dari sumber yang halal. Adanya satu benda yang syubhah yang meragukan itu rasanya, maka diletakkan kepada haram. Satu lagi hujah yang paling kuat, kerana semua dari khinzir itu dikiaskan apa yang Allah kata haramnya daging khinzir tu, maka diharamkan semuanya termasuk rasanya sekali. Walaupun dia pada semua yang halal, maka haramlah kita makan burger tadi. Burger yang dibuat daripada kacang soya dengan daging, tapi rasanya macam rasa berperisa khinzir kata, babi kata. Kopok pun sama, ada kopok. Lah ni kopok pun ada. Mi sup pun sama, ada mi sup macam Maggi tu lah, tiba-tiba dia tulis tapi dalam tu chemical dia bahan yang lain, haram juga. Walaupun kat situ tulis halal. Ada kat negara-negara lain dia tulis halal, orang makan, duk makan kata. Jadi kat situ itulah mana perlunya pada satu orang yang mengeluarkan hukum tu, mesti ada orang yang mengetahui tentang dalil akal dan kehujahannya. Itu. Okey, kita masuk nombor 5 pula. Ini poin tentang mustahil lah. Mengetahui tentang Al-Quran dan hadis secara berserta makna-maknanya dari sudut bahasa dan syariat kata. Mana hadis dengan Quran yang mana yang datang pada kita ni, dia mesti tahu ayat-ayat yang keluar tu dari segi bahasa dengan istilah lah. Bahasa dengan istilah, apa yang nak sampaikan, dari segi makna yang Allah turunkan tu. Itu dari segi istilah. Kemudian mana? Hadis kata. Hadis yang turun pun kita nak tahu. Kata. Kena tahu asbabun nuzul, asbabun nuzul Quran dan wurud hadis ni kata. Hadis yang datang pada kita tentang hadis hukum, maka kena tahu benda tu. Nabi contoh menggunakan siwak. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan benda yang sunat, benda haram, benda makruh. Itu saya tak jelaskan lebih lah. Kita akan masuk sebab kita nak masuk dalam qiyas lagi insya-Allah. 6 kata. Dan dah banyak dah sini. 5 tu ada tak kat kita rasa? Ada tak? Tak ada. Tuan ustaz pun rasa tak ada lah. Atau ada lah sikit, tapi tak ada lah yang Quran dengan hadis yang kita nak tahu keseluruhannya, tak ada lah. Sampaikan setiap kalimat daripada ayat hukum, kita kena tahu setiap kalimat yang ada dari Al-Quran, daripada huruf-huruf yang berkaitan dengan hukum. Contoh saya kata, bagi orang yang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, contoh dalam Quran ni kata bagi pencuri lelaki dan wanita itu kena potong tangan. Kalau dari segi konteks bahasa yang kita tahu, senang je, orang yang curi kena potong tangan. Tapi kalau orang yang nak jadi mujtahid ni, saya tahu apa yang dia nampak dalam dalil tu. Apa yang dia nampak? Kata, bagi pencuri, kata, lelaki dan perempuan, kata kat situ. Lelaki saya tahu umur berapa yang curi tu? Umur berapa yang boleh kena potong tangan? Budak umur 4 tahun curi 10,000. Kata 4 tahun kata. Umur dalam 8 tahun ke 12 tahun kata. Kemudian orang yang macam mana? Laki ni macam mana? Majikan dia tu tak bayar gaji dia. Dia curi duit majikan dia kata. Itu yang ulama nampak. Dia kena tahu apa yang berkaitan dengan pencuri tu. Perempuan pula tadi. Perempuan macam mana? Isteri curi duit suami, tak pernah bagi nafkah, dia curi. Setiap hari dia curi RM10. Yang suami dia cari. Suami tak bagi duit. Kata. Suami punya kedekut kata tak bagi duit. Dia curi duit sikit-sikit. Kira-kira lama-lama curi dah rasa dah RM10,000 kot. Dalam setahun ke 2 tahun dah RM10,000 dah. Lebih pada had kena potong tangan lah. RM8,000 lebih kena potong tangan lah. Kalau kita RM3,000 lebih lah kena potong tangan. Isteri curi duit suami, yang mana suami tak bagi nafkah. Seorang perempuan yang mencuri ni kata. Dia curi duit tuan rumah dia ke, dia curi duit mak dia ke. Jadi dia curi duit anak dia.
anak dia. Boleh tak mak dia ambil duit? Kalau setengah pada ulama dia pandangan kan, dia berpandang bahawa anak lelaki kan, mak dia mana anak lelaki tak tanggung mak dari segi nafkahnya, mana mak dia tak ada tanggungan. Jadi mak dia boleh ambil apa saja barang makanan ke mak dia lah, kalau dalam syariat yang kita belajar ni. Jadi mak ni curi duit anak lelaki, kena potong tangan tak mak tu. Tu yang ulama nampak. Jadi kena tahu dalil-dalil Quran tu yang turun. Kalau kita tahu secara umum je, kalau ulama ni dia kena tahu lebih lagi. Kata faqta'u aydiyahuma, berapa banyak nilaian yang kena curi, nisab dia kata, baru kena potong tangan. Dan bila masa tempoh untuk potong tangan tu, kata nilaian berapa yang kena potong tangan? 1/4 dinar kata, daripada riwayat, setengah riwayat mengatakan dah ni nilaian yang kena itu 3,000 lebih nilaian barang yang dicuri. Kemudian macam mana cara persabitan hukum dah? Orang yang curi ni kena datangkan bukti ke? Orang yang tuduh tu kena datangkan al-bayyinah ala mudda'i wal yaminu ala man ankara, kata. Satu orang yang tuduh tu kena datangkan bukti. Tu. Berapa kadar yang dia curi? Itu contoh. Bila mana ulama dia kena tahu dalam tu. Faqta'u aydiyahuma, kata. Potong tangan depa yang mencuri ni bagi lelaki dan perempuan, kata. Nak potong tang mana? Kata. Potong sini ke, potong sini ke sini? Kau kat bahu ni, kat sini. Itu kadar nak potong. Mana kat situ satu orang yang nak keluarkan hukum, dia mesti tahu secara detail dalil yang keluar tu, dari segi kalimat-kalimat, satu perkataan ke satu perkataan, barulah dia layak dalam mengeluarkan hukum. Lah ni banyak-banyak orang kita ni yang belajar kat Facebook ke kat YouTube ke, dengar ceramah sikit dia boleh keluarkan hukum. Bila tanya kenapa macam ni, tak tahu nak jawab dah. Kata ustaz cakap macam tu, dalil cakap macam ni. Hadis yang kata yang kita keluarkan hukum ni, hadis yang kita nampak macam konteks ayat ni macam senang nak keluar ni, benda ni haram, benda ni tak boleh buat, benda ni tak boleh. Ingat senang nak keluar macam tu kau? Perkataan yang Allah, yang Rasulullah gunakan tu pun kita kena tahu. Contoh saya kata, hukum berkaitan dengan bagi orang perempuan yang larangnya Nabi bagi orang perempuan ke masjid. Itu larangan itu dalam bentuk yang macam mana? Makruh ke haram? Law tu, perkataan mengelarang orang perempuan. Mar'ah, perkataan yang digunakan tu, perempuan yang macam mana? Itu umum. Kalau kita tengok faham kita hadis semua tentang hukum, kita main cakap je. Bila tanya macam mana cara keluarkan hukum tu, tak tahu dah. Jangan macam ni, belajar. Yang ni yang kita belajar ni, yang usul fiqh ni. Tentang melarang bagi orang perempuan itu datang ke masjid, itu mar'ah yang macam mana? Umur lingkungan berapa? Perempuan ni ada banyak, dia punya laki pun ada banyak umur lingkungan dia. Dalam segi kanak-kanak ada, dalam keadaan umur yang 12 kata umur dah, kata dia dewasa, remaja, dewasa dengan yang tua, syekhah, kata orang yang atas dan monopause, kata orang perempuan. Yang ni macam mana keadaan dia yang kata syekhah ni untuk ke masjid? Tengok keadaan pula macam mana di Madinah dengan di Mekah, sama tak? Kalau Mekah kat situ adanya, kalau ada setengah masjid daripada tu orang lelaki saja. Tapi kalau kita tengok di Madinah ada tempat orang perempuan dengan lelaki. Di Mekah Masjidil Haram ada tempat orang perempuan dengan lelaki. Itu macam mana yang dimasukkan di hadis tu. Jadi setiap kalimat yang kita nak keluarkan hukum tu, kita tak boleh main keluar saja. Kena tahu kenapa Nabi gunakan perkataan ini dan kenapa perkataan satu-satunya yang Nabi gunakan. Nampak macam Nabi gunakan umum, tapi sebenarnya ada makna tersirat di sebalik kalimah tentang hadis hukum tu yang Nabi keluarkan tu. Itulah ulama kena tahu dalil setiap apa yang dikeluarkan dari perkataan Al-Quran dengan hadis. Itu orang yang nak keluarkan hukum wajib tahu benda tu. Barulah layak dia dalam mengeluarkan hukum. Makna kalimat tu sangat penting lah. Makna-makna dalam bahasa Arab yang nak keluar hukum, orang tu layak untuk melakukan hukum. Jadi susah tak? Rasa sampai nombor 6, kita punya 5 ni saja dah susah. Salah satu dari kita ni tak ada lah. Mungkin ada dalam ni, ustaz tak ada lah. Ustaz tu memang ustaz ambil nakal daripada ulama lah. Apa ulama cakap boleh lah. Kalau kita nak bantu sikit, orang tanya yang berkaitan ni, kita tengok-tengok kaji, rupanya nak tanya tentang apa, kita ambil daripada ulama yang kita, yang bersesuaian dengan tempat kita dan yang diguna pakai oleh tempat kita, barulah kita boleh keluarkan hukum tu.
Baru yang itu yang mana bagi orang yang atau ustaz-ustaz yang mengeluarkan hukum ataupun orang yang ada kefahaman dalam mengeluarkan hukum. Okey, 5 kita tahu. Nombor 6 pula. Banyak sikit lagi lah. Mengetahui tentang qiyas iaitu merangkumi ilah, hikmah, kemaslahatan masyarakat serta uruf. Kan? Yang mana nak keluarkan hukum ni dia kena tahu masalah masyarakat. Kalau keluar rasa macam mana masyarakat? Contoh saya tahu. Satu hukum yang dikeluarkan oleh Saidina Umar berkaitan dengan syarubul khamr, meminum arak. Yang kena pada zaman itu 40 sebatan. Tapi yang mana masalah masyarakat masa itu saya tahu. Berlakunya pada zaman itu orang Islam bagi 40 sebatan ni daripada hadis itu tak ada nasah, tak ada kesan. 40 sebatan guna dari batang tamar disebat, tak ada kesan. Ramai orang mabuk kata. Jadi Saidina Umar menaikkan had mengikut apa yang berlaku pada masalah tempat tu. Dia naik berapa Saidina Umar? 80 sebatan naik. Jadi kat situ ulama yang nak keluarkan hukum dia mesti tahu qiyas, iaitu cara nak mengistimbatkan hukum yang bersesuaian dengan tempat kita. Rasanya kat kita ni kena berapa sebatan? Banyak orang mabuk kerana dadah. Dah lagi teruk pada mabuk kata. Orang Melayu kita, orang Islam kita sendiri banyak yang mabuk. Yang ni kita duduk dalam lingkungan qaryah kita, alhamdulillah, qaryah yang dirahmati. Tapi kalau kita kata kalau tempat-tempat lain, bandar-bandar besar kan, nak besar kata. Tempat-tempat yang kita pergi, satu tempat-tempat yang mana masa satu tempat yang orang tu dah sesama Islam dah tak ambil peduli dah kata. Selayaknya rasa berapa rotan kena sebatan. Tak kena rotan dah, lebih pada tu. So ada satu kawan ni dia ustaz di penjara Taiping kata. 1000 lebih orang Melayu, 80% dia beritahu ustaz tu. Ustaz pergi ceramah kat ni, cakap larah ni. Dia bahagian penjara lah ni dia pindah dah. Majoriti kata 80% daripada orang Melayu. Dan 1000 lebih daripada banduan yang ada. Semuanya kes-kes yang dia buat itu kes-kes yang kata pukul orang, kau cabul cucu ada. Macam-macam benda dia buat, benda-benda ni. Ramai orang-orang macam ni kata sebab kerana ambil dadah kata. Kerana dadah kata. Ada had. Kata kalau dalam Islam ada had bagi orang yang ambil dadah. Sebab apa? Sebab dalam ni kalau kita belajar qiyas ada ilah dia. Nanti kita akan masuk qiyas. Macam mana kita nak sabitkan hukum ni menjadi hukum kata. Daripada yang kalau kita tengok dulu dadah tak ada zaman Nabi. Dia menggunakan benda-benda yang memabukkan ini arak kata. Arak tu kata zaman Nabi dia buat daripada perahan anggur dan tamar. Mana arak daripada perahan anggur dan tamar itu diperamkan kata. Macam mana kaedah dia? Kemudian dikiaskan atas mabuknya ilah dia. Kerana mendatangkan mabuk, mana setiap apa yang mendatangkan mabuk, apa saja bentuk yang mendatangkan mabuk secara sengaja pada kita, maka ianya ditibakan sebagai haram. Sama hukum dengan dadah tadi. Dalam ketum kata, ini banyak. Dalam berita, saya tengok kata berita semua dalam ketum kata. Nak buat bisnes kata. Sebab tak ada orang tak ada duit lah ni. Dalam ketum, kalau kita rebus saja kita minum untuk ada setengah untuk benda yang tak memabukkan asalnya. Dia harus benda tu untuk ubat kecil manis. Ada orang ubat guna dalam ketum. Rebus macam mana? Pakai untuk kecil manis. Ada yang mana dia buat untuk tahan ngantuk. Driver lori setengah tu kata. Ada kawan ustaz ada driver lori lah. Kawan ustaz ramai kawan juga orang-orang yang macam yang kata yang bawa kereta, bawa Grab ada, bawa lori pun ada. Dia ambil satu daun ketum kata. Ustaz kalau tak minum ketum gaji sikit. Gaji sikit macam mana? Trip dia nak pergi ke Johor bawa trailer. Kalau dia minum ketum saya tahu. Dia kata ustaz dia tanya pasal hukum tu. 7 hari kan kata, dan 7 seminggu tu dia kerja trip dia dalam 2 hari lah dia pergi balik naik trailer. Dia kata kalau dia minum air ketum tu dia tak payah share partner bawa driver tu. 1,008 ke 1,005 kata. Kadang 1,003 tengok pada keadaan apa yang dibawa nak punggah barang tu kan. Dia hanya upah orang yang punggah barang je kata. 1,005 lah kata trip pergi balik kata. Johor 2 hari tak tidur.
Minum ketum boleh tahan, tak payah ambil share lah partner. Tapi kalau tak minum ketum, dia kena ambil partner bawa lori. Ada kena kongsi lah. 1,500 kongsi dia orang. Tak syok lah. Dia kata Ustaz, dia ngaji juga Ustaz. Kat rumah Haji Teping, bagus orang tu. Ngaji malam-malam ngaji. Tapi bila dia bawa lori tak ada lah. Ada botol air ketum dalam warna hijau kata, ayat hijau kata yang ini dia minum, dia kata tak mabuk pun. Dia tak mabuk. Tapi tak nak bagi tahan, tak nak bagi tidur. Tak nak bagi tidur dia kata. Tapi bila dah minum, dah bawa tu, dah balik, kata dapat banyak lah duit. 1,800 kali trip nak sampai ke Singapura kan. Dia seorang boleh pulun 1,800 kata. Bagi orang upah angkat punggah barang tu 200 lah kata. Bagi 200 ke 300. Tak ada share kata. Seminggu boleh dapat 1,800 lebih. Kalau dah seminggu dah 4 minggu, berapa gaji dia? Dia kata. Tapi Ustaz, masalahnya saya lah ni, bila saya minum ketum 2 hari tak tidur. Lepas tu saya tidur 3 hari. Tidur tak bangun-bangun kata. Saya kata kalau sebabkan daun ketum Tuhan tak semayang, tak boleh lah. Haram lah. Dia jadi mudarat tang lain pula. Bukan kerana dia tak mabuk, tapi kerana tak tidur kata. Tidur terus. 2 hari 3 hari tidur terus kata. Macam tu, macam-macam masalah orang ada ni. Ada yang kenduri kata, dia catering punya orang. Dia boleh, dia macam mana nak masak banyak sangat, dia terpaksa minum air ketum. Jadi macam mana itu pandangan, tak memabukkan, maka hukum dia macam mana? Ada kata harus, ada kata boleh kan. Tapi yang tak bolehnya bila mana dia campur dengan benda yang lain, dia jadi satu yang memabukkan. Bila datangnya memabukkan dengan itu, jadi khayal, mulalah kat situ dia bagi mudarat pada orang lain. Jadi sebabkan dalam ketum tu dia jadi khayal, kerana dalam ailah Nabi ada menyebut kerana mabuk itu menjadikannya sebagai haram. Bukan dikiaskan ke atas ailah, iaitu haramnya sama seperti arak. Itu yang tak boleh. Jadi kat sini pecahan yang ke-6 ini tentang qiyas. Kena tahu masalah masyarakat nak keluarkan hukum tak boleh keluar macam tu. Kata. Macam Ustaz kata yang berkaitan dengan Saidina Umar tadi. Contoh, ada satu yang berlaku pada zaman Saidina Umar, tak silap Ustaz. Itu zaman kebuluran. Zaman kebuluran. Kalau ikut orang yang mencuri, ketika itu kenakan had. Walaupun sedikit kadar yang dicuri itu kenakan had. Tapi dimansuhkan had pada mencuri makanan asasi ni. Kalau kita tak ada mansuh pun PKP ni, orang curi itu kena banyak lagi teruk. 3-5 tahun, 6 tahun penjara. Kat situ ada kaedah, ulama ni akan meletakkan hukum. Kerana zaman kebuluran, masa tu musim yang panas, kemarau berpanjangan. Ramai orang-orang yang susah, yang tak ada makanan, curi makanan kerana nak makan. Ramai yang berlaku macam. Jadi dimansuhkan hukum had pada mencuri itu pada keadaan-keadaan tertentu. Tu kata ulama ni dia tengok keadaan nak keluarkan hukum. Kita tak boleh celup negara lain punya mai kita. Jadi hancur lah. Itu ulama kena pandai dalam mengistinbatkan hukum. Jadi sampai sini sajalah kita nombor 6. Bila ada nombor 7, 8, 9, 10, 11, 12 syarat ni barulah orang tu boleh ada kelayakan dalam mengeluarkan hukum. Jadi kita pertimbangkanlah dari apa yang kita dapat pada hari ini, ilmu yang berkaitan dengan sumber rujukan kita pertimbangkan macam mana cara kita nak dapatkan hukum yang tepat. Nak dapatkan satu hukum yang kita tak tahu dari orang yang selayaknya ataupun dari sumber yang selayaknya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dia jadi panduan bagi kita lah. Jadi ilmu yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan, pada minggu yang keempat, minggu keempat. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan setelah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fusha wa mutabahhiran fi 'ulumiha. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.